الحمد لله القائل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, khatib memperingatkan kepada dirinya dan kepada sekalian jemaah yang hadir, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala titah perintah Allah, dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan dan juga tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, khutbah pada tengah hari ini bertajuk fitnah meruntuhkan ukhuwah, yakni persaudaraan. Agama Islam adalah agama persaudaraan yang amat mementingkan ukhuwah dan mementingkan kasih sayang sesama insan. Menjaga ukhuwah itu adalah satu kewajipan dan ianya perlu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh seluruh umat Islam. Ukhuwah yang kukuh yang terjalin di antara umat Islam adalah berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-10 yang telah dibacakan di awal khutbah sebentar tadi bermaksud, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelikah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Bagi menjaga ukhuwah, agama yang mulia ini mengajar umatnya untuk sentiasa menjaga diri daripada menyakiti orang lain, sama ada dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil-muslim an yahdura akhahu fawqa thalathati ayyam." Janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling berdengki, janganlah kamu saling bermusuhan, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tidak boleh bagi seorang Muslim meninggalkan, yakni tidak bertegur sapa dengan saudara lebih daripada 3 hari. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, punca utama yang boleh mengakibatkan runtuhnya ukhuwah Islamiah adalah kesan daripada perbuatan fitnah. Fitnah itu sendiri merupakan satu tuduhan yang dibuat-buat yang bertujuan untuk memburuk-burukkan seseorang.
Perbuatan ini adalah salah satu daripada dosa besar dalam Islam dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku fitnah tersebut dengan azab siksaan yang amat pedih. Fitnah juga boleh dikategorikan sebagai salah satu daripada kesalahan jenayah. Kanun keseksaan telah memperuntukkan fitnah sebagai satu kesalahan jenayah yang pelakunya boleh didenda dan dipenjara jika sabit kesalahan. Perbuatan fitnah ini sengaja dibuat atas dasar memenuhi agenda pribadi individu maupun satu-satu kumpulan. Ia bermula daripada hati yang kotor yang dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah, yakni sifat yang dikeji, ditambah pula dengan pengaruh bisikan syaitan. Dengan itu terhasillah satu perbuatan yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu fitnah. Apabila diri menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, akan wujud perasaan hasad dengki dan tidak senang dengan kejayaan orang lain sehingga melahirkan perbuatan fitnah. Seseorang yang membuat fitnah biasanya akan berasa senang hati dan menjadi satu kejayaan bagi dirinya apabila orang yang difitnah itu dilihat jatuh terkutuk dan hidup dalam kegagalan. Di dalam zaman yang penuh dengan teknologi ini, fitnah terlalu mudah dan cepat untuk disebarkan. Jikalau dahulu sesuatu berita agak lambat untuk diperolehi ataupun menjadi buah mulut dalam masyarakat, kini tidak lagi. Kini tidak dapat disangkal lagi segalanya semudah hanya di hujung jari. Kemunculan pelbagai bentuk media sosial secara digital berasaskan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram dan sebagainya telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Namun ianya telah disalahgunakan penggunaan medsos tersebut sehingga menjadi medium untuk menyebarkan fitnah. Ingat, ketika kita berinteraksi di medsos, kita perlulah ingat bahawa kita telah mendedahkan diri kita kepada sebuah dunia yang terbuka dan tanpa sempadan. Oleh itu, kita perlulah menjaga adab-adab dan berakhlaklah sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat, yang mana segala perbuatan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan diperlihatkan oleh Allah di akhirat kelak. Sentiasalah berhati-hati dan menjaga diri daripada membuat dan menyebarkan fitnah. Ini kerana bahaya fitnah itu akan mengakibatkan kita tidak akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah fattan." Tidak akan masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Riwayat Al-Bukhari. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, perlu diingat bahawa membuat dan menyebarkan fitnah itu mengundang kepada perpecahan dan dapat meruntuhkan ukhuwah. Kejinya perbuatan fitnah ini kerana ia menjadi punca kepada timbulnya salah faham, timbulnya pertengkaran dan pergaduhan, sehingga menyebabkan suami isteri bercerai-berai, hubungan adik-beradik dan saudara mara menjadi renggang, rakan sesama rakan bermusuhan, kehidupan masyarakat menjadi tidak tenteram dan seumpamanya. Semuanya dapat dibuat hanya dengan satu perkhabaran yang direka-reka sahaja. Lihatlah bagaimana hubungan suami isteri yang telah dijaga dengan baik dan hidup dalam keadaan yang penuh harmoni dapat diruntuhkan hanya dengan satu fitnah sahaja. Adik-beradik yang sama-sama membesar daripada rahim yang sama dan saling berkongsi kisah duka dan duka, suka dan duka, menjadi renggang hubungan dan berlaku pergaduhan hanya dengan satu fitnah sahaja. Saudara mara yang buat hubungan persaudaraan mereka
saling ziarah menziarahi di antara satu sama lain dan sentiasa bertanya khabar, akhirnya tidak bertegur sapa hasil daripada satu fitnah sahaja. Rakan-rakan yang menjadi tempat bertukar-tukar cerita dan melakukan aktiviti bersama-sama bertukar menjadi musuh akibat dengan satu fitnah sahaja. Begitulah besarnya bahaya fitnah yang dapat meruntuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Ayo sekalian sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mendidik diri kita, mendidik keluarga kita dan umat Islam seluruhnya dengan saling menasihati dan tegur-menegur terhadap perbuatan yang dapat meruntuhkan ukhuwah ini, iaitu membuat dan menyebarkan fitnah. Berhentilah daripada menjadi ejen penyebar berita-berita yang tidak benar. Apa yang paling penting sekiranya kita dapat suatu berita tentang seorang yang dikongsikan, janganlah terus mempercayainya. Selidikilah dahulu agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hujurat pada ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahu azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan akan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenalinya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Hadirin sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah kita bersama-sama mengambil iktibar terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertamanya, umat Islam hendaklah meyakini bahawa perbuatan membuat dan menyebarkan fitnah adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ianya termasuk daripada kalangan pelaku dosa-dosa besar. Yang kedua, ukhuwah sesama umat Islam perlu dijaga dengan baik kerana ianya merupakan satu kewajipan. Yang ketiganya, umat Islam hendaklah saling mengingati dan memberi nasihat di antara satu sama lain agar tidak melakukan perkara-perkara munkar yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tuti' kulla hallafin mahin hammadin masya'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin asim mutullin ba'da dzalika zalim. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Begitu juga suka mencela, yang kesana kemari menyebarkan fitnah, yang menghalang segala perkara yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal dengan kejahatannya. Suratul Qalam ayat 10 hingga 13. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.